Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton sekalian. Sempena merdeka ni, korang mesti nak tahu tentang pahlawan tanah air negara kita ni. Jadi, pada hari ni saya nak kongsikan berkaitan dengan salah seorang daripada mereka. Siapa dia? Jom check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi. Nama saya Hafiz Kamarul Baharin. Korang boleh panggil Hafiz Komar. Jadi bagi yang baru mengikuti channel Hafiz Komar ini, insya-Allah saya akan berkongsikan berkaitan dengan cerita ataupun kisah yang berunsurkan dakwah, pengajaran berhikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi korang yang nak tahu kisah selanjutnya, tekan butang subscribe laju-laju untuk perkongsian yang seterusnya. Para penonton sekalian, sempena kemerdekaan yang ke-63, saya nak berkongsikan berkaitan dengan salah seorang pahlawan tanah air kita. Siapa lagi? Kalau bukan Lieutenant Adnan Saidi. Beliau dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Sungai Raman, Kajang, Selangor, Darul Ihsan. Lieutenant Adnan ni sejak kecil lagi dah memang berhajat, dia mahu cerita nak masuk tentera. Dan dengan izin Allah, Alhamdulillah, pada tahun 1933, beliau menyertai Kor Regimen Askar Melayu Diraja ataupun disebut sebagai RAMD. Waktu ni umur dia 18 tahun. Kalau kita sekarang ni kira lepas SPM lah 18 tahun ni. Dan kemudian pada tahun 1934, setahun selepas daripada itu, beliau dinobatkan sebagai rekrut terbaik. Kata apa? Terbaik. Boy kata kan. Kemudian 2 tahun selepas daripada itu, pada tahun 1936, Lieutenant Adnan ni dinaikkan ke pangkat sarjan. Dan ini merupakan satu kenaikan yang sangat cepat bagi seorang anggota tentera muda yang seperti Lieutenant Adnan ni. Kemudian tak lama selepas pada itu, beliau telah dihantar ke Singapura untuk menjalani kursus latihan pegawai di sana. Alhamdulillah, dinaik pula pangkat sebagai Lieutenant muda. Itu dia sedikit berkaitan dengan perjalanan daripada awal dia masuk ke alam ketenteraan. Berkaitan dengan pertempuran Bukit Candu pada tahun bila? Pada tahun 1942. Bukit Candu yang di mana? Di Singapura. Akibat daripada mendaratnya tentera Jepun pada waktu itu, pantasnya mereka pada waktu itu menyebabkan tentera British berundur ke Singapura. Dan Lieutenant Adnan ni telah diarahkan untuk ke Bukit Candu bagi mempertahankannya bersama dengan pasukan tenteranya. Bukit Candu ini merupakan kawasan yang strategik dan tempat juga merupakan kubu pertahanan Singapura. Maksudnya nak beritahu tempat ni merupakan port yang terpenting sekali pada waktu itulah. Berlaku pertempuran yang sangat dahsyat dan pada satu masa tu tentera ataupun askar Melayu ni berjaya menyerang tentera Jepun dan menyebabkan diorang ni berpatah balik. Kemudian pada satu petang tu telah datang sekumpulan tentera Punjabi ke arah askar Melayu nak menuju ke Bukit Candu. Dan kebijakan ataupun kelicikan yang ada pada Lieutenant Adnan ni, dia dapat menghidu satu kelainan pada sekumpulan tentera Punjabi ni yang pakai serban kat kepala tu. Sebab apa? Sebab pada waktu tu Lieutenant Adnan dia nampak mereka ni bergerak secara berempat-empat. Yang sebenarnya tentera Punjabi ni kebiasaannya dia orang bergerak bertiga-tiga. Tapi kali ini dia bergerak berempat-empat. Jadi Lieutenant Adnan dapat merasakan ini merupakan satu hilah daripada tentera Jepun.
Jadi disebabkan kelainan tu, disebabkan ada rasa keraguan pada tentera tersebut, Lieutenant Nan dan pasukannya telah menyerang, menembak bertubi-tubi ke arah pasukan tentera yang menyamar tadi tu. Ternyata memang betul apa yang telah dijangkakan, tentera yang menyamar tu adalah tentera Jepun. Diorang menyamar sebagai tentera Punjabi. Jadi disebabkan kena tembakan yang bertalu-talu, bertubi-tubi, ada di antara mereka yang mati terkorban, ada di antara tentera Jepun yang berpatah balik, dan kemudian mereka datang semula ke tempat tersebut, menuju ke Bukit Candu tu, dengan bilangan tentera yang sangat ramai, dan juga dengan kekuatan senjata yang bertambah-tambah lagi. Jadi berlaku pertempuran yang sangat sengit, yang sangat dahsyat, dan menyebabkan ramai juga di kalangan askar Melayu yang terkorban. Salah seorang askar terselamat iaitu Korporal Yaakob. Dia kata apa? Dia dapat menyaksikan apa yang berlaku kepada Lieutenant Nan pada waktu tu. Pada waktu tu askar Jepun sangat marah pada Lieutenant Nan dan juga askar-askar Melayu yang lain, disebabkan kawan-kawan diorang, tentera-tentera Jepun yang lain telah pun ramai yang mati. Jadi dia kata apa? Korporal Yaakob dia kata dia nampak Lieutenant Nan ni telah dimasukkan ke dalam guni oleh tentera Jepun ni, kemudian digantung di pokok ceri. Kemudian pada waktu itulah Lieutenant Nan ditikam bertubi-tubi dengan kejam, dengan dahsyat, dengan cara yang sangat zalim, sehingga menyebabkan kematian Lieutenant Adnan pada waktu itu. Jadi para penonton sekalian, pentingnya sifat keberanian mempertahankan negara, pentingnya sifat berani mempertahankan negara, memperjuangkan negara, cintakan negara ataupun tanah air kita ini. Jangan mudah menyerah kalah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Jom kita mengambil semangat Lieutenant Adnan untuk kita bersama-sama mempertahankan negara kita, mempertahankan tanah air kita daripada ancaman mana-mana pihak yang suka mengambil kesempatan terhadap negara kita. Cintakan negara kita. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.